Hai, Assalamualaikum. Bersama Anjung TV lagi. Kali ini mengenai satu destinasi yang dikenali Gua Musang. Destinasi tumpuan pelancong yang terkenal dari segi keunikan alam semula jadi. Apakah asal-usul nama Gua Musang yang terletak di Kelantan, Malaysia? Gua Musang daripada dua perkataan Gua dan Musang. Nanti kita akan beritahu sama ada tak kisah asal-usul nama Gua Musang. Dari Kuala Lumpur, kita melalui Merapuh terlebih dahulu sebelum sampai ke Gua Musang. Perjalanan dengan kenderaan darat, iaitu kereta dan bas, mengambil masa sekitar 3 jam dari Kuala Lumpur ke Gua Musang. Merapuh ialah masih dalam kawasan Pahang, negeri yang berjiran dengan Kelantan. Merapuh terletak di dalam daerah Kuala Lipis, Pahang. Gua Musang adalah sebuah pekan kecil di negeri Kelantan, di kawasan Ulu Negeri Kelantan, yang sinonim dengan kereta api. Ia adalah antara bandar terpencil yang dulunya hanya dihubungkan dengan jalan kereta api. Letaknya kira-kira 160 km daripada selatan Kuala Krai, Kelantan. Di bahagian timur pekan ini, ada sebuah bukit dikenali Bukit Gua Musang setinggi 105 meter. Pada masa dulu, sebelum orang Melayu tinggal di sini, kawasan ini dihuni masyarakat orang asli. Maksudnya orang asli yang hidup di hutan dengan memburu dan suka berpindah randah. Okey, baiklah teman-teman. Nak tahu tak bagaimana destinasi ini mendapat nama Gua Musang? Kisah ni terjadi pada zaman dulu. Kisah bermula apabila sekumpulan orang asli keluar berburu dengan membawa alat senjata masing-masing, dikenali sumpit. Daripada batang buluh yang panjang, mata sumpit ditujukan kepada sasaran dengan cara meniup. Kumpulan orang asli tadi masuk ke hutan, walaupun masing-masing lengkap dengan senjata sumpit, malangnya hari itu mereka tidak dapat sebarang hasil tangkapan. Mereka tunggu seketika sehinggalah terdapat seekor ayam hutan berlari dengan pantas. Ayam hutan itu dikejar oleh musang dan mereka mengekori ayam itu. Sebentar kemudian ayam itu hilang dalam hutan tebal itu. Mereka tunggu seketika. Kemudian seekor musang mengejar ayam hutan tak jauh dari tempat kejadian pertama tadi. Malangnya kali ini mereka tak sempat juga nak menyumpit ayam hutan itu. Kedua-dua kejadian ini menghairankan mereka. Memandangkan tak pernah berlaku begitu sebelumnya. Selalunya kalau pergi berburu mesti mereka mendapat hasil. Pada hari berikutnya, mereka keluar berburu lagi. Kejadian yang sama berlaku. Ternampak lagi musang sedang mengejar ayam hutan di tempat yang sama di tepi sebuah gua. Mereka cuba menyumpit ayam hutan itu tetapi gagal juga. Keesokan harinya, mereka keluar beramai-ramai untuk mengesan tempat hilangnya ayam hutan yang dikejar oleh musang. Mereka jumpa satu lubang pada gua itu menyerupai seekor musang sedang mengejar seekor ayam. Melihat bentuk lubang yang agak pelik itu, lubang yang menyerupai haiwan, mereka berasa takut. Lalu beramai-ramai meninggalkan tempat itu. Asbab kejadian itu, mereka tidak lagi berani nak pergi ke tempat itu.
Tetapi asbab kejadian itu jugalah dikatakan mereka telah menamakan tempat itu Gua Musa. Mereka telah memanggil tempat yang dijumpai itu sebagai Gua Musang kerana mereka berpendapat bahawa gua yang dijumpai adalah tempat musang yang mengejar ayam yang dilihat mereka di hutan. Difahamkan terdapat batu-batu yang menyerupai pelbagai bentuk rupa lembaga di gua itu, seperti lembaga ular, kepala gajah, gendang, telaga, ada air terjun dan pelbagai lagi. Ada lagi satu versi cerita asal-usul nama Gua Musang. Kisahnya, satu masa dahulu, diceritakan kota ini dihuni sekumpulan pemburu primitif yang melakukan amalan khurafat membuat persembahan haiwan di hadapan Gua Bukit Musang. Satu petang, ribut kuat berlaku dan pondok mereka musnah. Saat itu juga kilat memancar dan menyambar di puncak bukit, menyebabkan bukit itu hampir terbelah dua. Kumpulan pemburu itu percaya bahawa Tuhan Gua murka. Mereka berlutut dan berdoa. Sewaktu itu, mereka melihat sekumpulan musang yang besar berlari ke dalam gua. Sekaligus mereka bersedia dengan menunggu musang itu keluar semula daripada gua. Sepanjang malam mereka menunggu. Namun, musang tak juga muncul. Walaupun ribut sudah pun berhenti. Sejak itu, penduduk berkenaan memanggil gua itu Gua Musang. Cerita tidak berakhir di situ. Sebulan kemudian, berlaku kejadian aneh. 7 pemburu muda pergi memanjat bukit. Hanya seorang yang kembali. Namun, dia beritahu kepada orang kampung pengalaman misterinya. Ceritanya, waktu kami di pertengahan bukit, tak sebenar-benar sebuah tangga batu yang panjang muncul. Kami naik sampai di puncak, jumpa satu pokok. Di bawahnya ada sebekas air. Semua kawan-kawan minum air itu. Belum sampai giliran saya minum, mangkuk itu hilang. Kami takut dan cepat-cepat turun. Tiba-tiba dengar bunyi tangisan yang agak meremangkan. Bila saya toleh, dah terlambat. 6 kawan lain tadi dah hilang. Saya terus turun ke bawah bukit dan tak jumpa pun sebarang mayat di bawah bukit. pemuda tadi membuat kesimpulan bahawa Tuhan Gua telah mengambil kawan-kawannya dan menyelamatkannya kerana dia tidak minum air daripada mangkuk tadi. Bagaimanapun, kebanyakan orang kampung tidak percayakan kisah pemuda itu. Walaupun mayat 6 pemburu itu tak pernah dijumpai, penduduk kampung menganggap 6 yang lain tu pasti tergelincir dan jatuh dan mungkin terkorban. Demikian antara kisah yang dikaitkan dengan asal-usul nama Gua Musang. Sejak dulu hingga sekarang, nama Gua Musang kekal begitu. Pada masa ini, Gua Musang telah berjaya menjadi salah satu daya tarikan pelancong di negeri Kelantan. Kalau diperhatikan, Gua Musang dikelilingi oleh gua-gua lain dan bukit bukau batu kapur yang mana amat dikenali di kalangan pengembara gua dan pendaki gunung. Ada juga beberapa gua dan latar yang menjadi tarikan pelancong seperti Gua Madu dan Gua di Cikudua. Di sebelah timur bandar,
terletak Bukit Gua Musang berupa bukit batu tandus seolah-olah bertangga setinggi 105 meter. Berdiri megah bersama sebuah gua besar beberapa meter jaraknya daripada bukit-bukit yang menghijau yang lain. Dari kejauhan, bukit ini kelihatan seperti tiang batu yang terbelah dua, dengan dua bahagian belah itu kelihatan sama besar. Sejak pasca banjir besar 2014, semakin rancak pembangunan dijalankan di Gua Musang. Antara yang menjadi perhatian ialah Masjid Buluh Gua Musang, yang mana majoriti binaannya dihasilkan daripada buluh. Berada di kawasan terpencil, maka jajahan Gua Musang dikategorikan sebagai daerah pedalaman. Bagaimanapun, ia adalah jajahan terbesar di negeri Kelantan kerana separuh daripada negeri Kelantan itu terdiri daripada jajahan Gua Musang. Boleh bayangkan betapa besarnya Gua Musang. Kalau dulu, jajahan Gua Musang banyak hutan dan tidak ada siapa nak pergi. Tapi kini telah menjadi tumpuan pelancong, yang mana daya tarikan utama ialah gua itu sendiri. Juga difahamkan Gua Musang adalah pintu masuk ke Taman Negara, iaitu Taman Negara yang terletak di negeri bersebelahan, itu Pahang, Darul Makmur. Jom kita lihat suasana dan aktiviti di Bandar Gua Musang.